Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincangkan mengenai surah Al-Bayyinah dalam bab kefahaman. Kita akan ceritakan tentang maksud surah Al-Bayyinah seperti mana yang kita dah belajar dulu. Al-Bayyinah ni maksudnya bukti yang jelas dan nyata. Hari itu kita bincang, jadi kita bincang balik hari ini sebab kita dah lama tinggalkan. Untuk hari ini kita akan bincangkan daripada ayat 1 hingga ayat 3. Okey, yang pertamanya, ayat yang pertama ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, kamu boleh rujuk gambar yang ustaz bagi tu ataupun dalam buku teks kamu surah Al-Bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, bila sebut ahli kitab ni maksudnya Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ni kita kenal sekarang sebagai Yahudi lah, masih ada lagi sampai sekarang. Nasrani pula adalah orang Kristian. Orang Kristian pun masih antara agama yang terbesar lah kat dunia. Kita tahu orang Kristian, dan di Malaysia sendiri ada ramai orang Kristian. Dan orang Yahudi kamu tahulah, berada di Israel kebanyakannya dan negara-negara barat. Mereka ni pada zaman Nabi, orang-orang kafir di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik. Bila sebut orang-orang musyrik maksudnya orang yang mensyirikkan Allah. Orang syirik ni maksudnya menduakan Allah, iaitu menduakan Tuhan, iaitu mereka menyembah pelbagai Tuhan. Dalam kata lain, orang musyrik ni adalah orang kafir yang menyembah berhala. Orang Arab Quraisy waktu zaman Nabi kebanyakan mereka menyembah berhala. Orang-orang ni, iaitu orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrikin, tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing. Iaitu mereka ni tak akan keluar. Mereka tak akan tinggalkan agama mereka, agama kafir mereka tak akan tinggalkan, sehinggalah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Ini surah ni, surah Al-Bayyinah nak bagi tahu pasal perkara ni, iaitu bukti yang jelas nyata ni. Selagi tak datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, mereka tak akan keluar daripada agama mereka. Mereka tak akan tinggalkan agama mereka. Okey, kemudian ayat kedua bagi tahu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran suci. Bukti yang nyata ni ialah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kitab, iaitu dalam bentuk Al-Quran. Iaitu nabi-nabi terdahulu pun bawa bukti yang nyata. Bukti yang paling besar sekali ialah kitab, iaitu Al-Quran. Dan bila kita sebut pasal kitab, kita kena tahulah kitab-kitab yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Allah SWT bagi dia, turunkan kepada dia, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah Al-Quran, iaitu mukjizat yang terbesar, mukjizat yang paling besar yang Allah pernah bagi kepada manusia. Bukannya tongkat Nabi Musa, bukannya menghidupkan orang mati oleh Nabi Isa, bukannya mengeluarkan unta berbatu Nabi Saleh, tetapi Al-Quran yang kita pegang, kita baca, kita sentuh, kita nampak pada hari ini. Itulah Al-Quran, itulah mukjizat pemberian Allah SWT yang paling besar kepada umat manusia. Itu bukti paling nyata. Dan sebab Al-Quran, orang sampai hari ini masih memeluk agama Islam. Sebab Al-Quran, itulah mukjizat paling nyata. Nabi, walaupun Nabi SAW telah meninggalkan kita lebih dari 1400 tahun, tetapi orang masih memeluk Islam. Sedangkan Nabi-Nabi yang terdahulu, Allah turunkan pelbagai-bagai mukjizat. Tetapi lepas Nabi itu wafat, lepas Nabi-Nabi itu wafat, meninggal dunia, orang kembali kepada musyrik, kembali kepada meninggalkan agama Islam, meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Kejap je, 100-200 tahun, satu generasi, dua generasi, orang pengikut-pengikut Nabi itu telah meninggalkan agama mereka. Bukan pengikut dia, anak mereka, cucu mereka telah tinggalkan, sehinggalah jadi berhala. Itu kisah Nabi-Nabi terdahulu. Tapi agama Islam, Allah SWT tetap pelihara sampailah hari kiamat. Itulah bukti nyata yang kita nak ceritakan dalam surah Al-Bayyinah ni. Dalam ayat ketiga, Allah SWT sebut fiha kutubun qayyimah, terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Dalam Al-Quran ada dua benda yang kita kena tahu,
iaitu dalamnya ada mengandungi pelajaran-pelajaran dan hukum. Ada dua, pelajaran dan hukum. Pelajaran ni apa? Contohnya sirah-sirah Nabi, contohnya tauhid, mengenal Allah, mengenal alam semesta, iaitu dengan tujuan untuk mengenal Allah SWT juga. Kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah-kisah yang akan datang, iaitu pasal hari kiamat, pasal kematian. Semua itu adalah pelajaran-pelajaran. Dan dalamnya juga terkandung hukum, hakam. Contohnya wajibnya solat, wajibnya puasa, wajibnya pergi haji, larangan berzina, larangan minum arak. Itu semua hukum hakam. Okay, baiklah, itu cukup untuk sekadar hari ini. Kita akan sambung lagi akan datang dengan tajuk yang dengan ayat yang seterusnya dalam surah Al-Bayyinah. Okey, untuk surah Al-Bayyinah ni Ustaz akan buat video macam ni juga sampailah habis, kemudian kita sambung surah Al-Qadar. Moga semua murid dapat mengambil pelajaran dan kita ingat. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.